Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ke? Pukul 12. Pagi dah, ya, awal pagi. Uh, ada lagi yang tak tidur, kawan-kawan kita yang masih belum tidur. Selamat belum tidur. Yang tak lama lagi mungkin nak beradu, selamat beradu. Kita ucapkan. Esok cuti Maulid Rasul bagi beberapa negeri. Kalau di Pahang, esok adalah cuti Maulid Rasul, ya. Sebutan Maulid Rasul. Dan beberapa negeri yang tidak ada cuti, esok macam biasalah kena bekerja. Roslan Taib, ni ada kat kita baca. Faizal Abdul Rahman, Don Anfield, Rashidah Haji Daud, Muhammad Arif, Jim G, Blue Camel, Long Kai, Ahmadin Raja, Khairizul, Harindran, Kandiapan, Roslan Taib, salam sahabat, katanya, ya. Waalaikumsalam Roslan Taib. Dia dari mana ni Roslan Taib? Rashidah Haji Daud, waalaikumsalam. Omar Dani, suara okey, clear suara. Rashidah Haji Daud, salam reformasi, katanya. Ada gangguan tak suara? K Zamani, Anaki, salam bang, katanya. Anaki, orang Pahang. Saya di Ceras, Kuala Lumpur, Roslan Taib, okey. Di Ceras, Kuala Lumpur masih lagi PKPB, ya. Tak boleh nak bergerak ke mana, cuti, hujung minggu ni cuti pun tak boleh nak balik kampung, kan. Suara clear tuan, katanya. Roslan Talib, terima kasih. Long Kai, salam bang, kekal lawan tak lawan. Okey. Omar Dani yang sudi bersama kita pada awal pagi ni. Kadir Ahmad, ya. Nadran Harindran Kandiapan, salam reformasi. Faizal Abdul Rahman, assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Johan Anis, selamat datang. Ceras red zone, kata Roslan Taib. Betul, ya. Ceras red zone. Di kawasan-kawasan Kuala Lumpur, Selangor, ada beberapa kawasan yang red zone. Baru ni katanya dah sampai ke peringkat lockdown. Di arah mana saya lupa. Dekat Selangor juga saya rasa. Bibi Sabarah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faizal Abdul Rahman, suara clear, terima kasih. Muhammad Faiz Abdul Mukti, ya. Abdul Mukti, selamat datang kita ucapkan. Faiz. Rashidah Haji Daud, okey. Kadir Anwar, salam reformasi, lawan tak lawan. Kadir dari Kunak, Sabah, Sabahan. Mamu Tanjung, steady bang, okey. Lockdown di Meru, Kelang, tu dia, di Selangor, ya. Panggilan penggelian NG, selamat malam. Okey, Don Anfield, tuan, semakin dah menghampiri kerusi PM, katanya. Semakin banyak pula halangan. Didoakan moga Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di puncak politik sebagai Perdana Menteri harapan menjadi rakyat Malaysia. Okey, kita doakan. Zulkifli, salam reformasi. Rashidah Haji Daud, Kajang, red zone. Kajang juga red zone. Banyak tempat-tempat yang red zone sekarang ni, tapi isu red zone ni dia tidak menjadi isu yang popular, ya. Sekarang ni siapa tu, Wan Mat, ya. Okey, saya datang Wan Mat. Muhammad Latif Abdul Rahman juga bersama dengan kita. Muhammad Khalid, ya. Muhammad Junaidi, Muhammad Faiz Abdul Mukti, Singapura clear, tuan. Wah, Singapura okey, ya. Covid macam mana di Singapura? Azhar Maulana Castello, salam wangsa maju, clear, katanya. Orang wangsa maju. Zulkifli Marang, Marang Kerapu, Marang Kebunan. Okay, salam dengan abang apa, Tok Ayah Cik. Ayah Cik kita di Marang, ya. Duta khas kita berada di Marang. Zulkifli, salam reformasi, katanya. Roslan Taib kata Rashidah Haji Daud bangi juga di Seksyen 4 tambahan dan Jalan Reko Kajang, ya. Itu red zone.
Zamri Zaraki. Zaraki. Tak ada baca. Sembang sosioekonomi politik. Okey, Arifin Makpiah. Assalamualaikum sahabat. Selamat malam. Ni Arifin Makpiah ni orang Kuala Lumpur. Berniaga kedai makan dekat, saya pun lupa dah kedai makan dia. Sempat 2 kali makan kat sana. Dia ni orang asalnya orang Pahang. Duduk di Kuala Lumpur, mencari nafkah di Kuala Lumpur, berniaga kedai makan. Dia adalah salah seorang dari AJK cabang saya, AJK cabang di Paya Besar. Dah lama tak jumpa dia ni, sibuk nak cari duit. Suria Sebatang, Ketua Mak Kebar. Suria tak ada. Suria dekat sebelah. Okey, Mat Faiz Abdul Mukti, Singapura makin bagus, Covid menurun. Alhamdulillah. Singapura bukan saja Covid, malahan isu-isu politik di Singapura pun hebat. Negaranya maju kerana rakyat Singapura, pemimpin Singapura adalah orang yang profesional, yang tidak selalu berpolitik sangat, kan. Itu bagusnya Singapura ni, Okey, PGU PAS ganti UMNO katanya Zulkifli Marang, PRU PAS ganti UMNO. InsyaAllah, PAS ganti UMNO. Sekarang ni lebih kurang je, tak ganti pun tak apa, gabung. Sekarang ni dah sama je, PAS dengan UMNO. Abdul Aziz Abdul Rahim, salam Wan katanya. Waalaikumsalam Abdul Aziz, Abdul Aziz Abdul Rahim baru sama kita. Muhammad Faiz juga daripada Singapura. Muhammad Akbar daripada Bandar Tun Razak, Ceras. Zamri Arifin, selamat datang. Yang masih lagi belum tidur ketika ini. Kita ada lagi siapa ini yang tak sempat nak saya baca. Faizal Kusut. Faizal Kusut. K Zaman, Faizal Abdul Rahman, Don Enfield, Muhammad Syafi, Muhammad Syah, Abdul Aziz, Abdul Rahim, Sombrong Melalak. Duah Rashid, apa kerjanya Duta Timur Tengah tu katanya. Duta Timur Tengah tu nanti marah pula orang marang. Ahmad Nordin, Assalamualaikum. Bos, cerah mata lagi. Ahmad Nordin ni bekas tentera, saya kenal dia. Bukan kenal sikit-sikit, kenal lama. Pernah berkhidmat sekali dengan beliau di Kuantan, Ahmad Nordin. Sekarang berada di Perak, pendukung tegar kita. Muhammad Arif Farimin, Amir Amy. Okey. Sebenarnya tak ada topik kita nak sembang, cuma borak-borak kosong, kan. Selepas awal malam ni banyak live, yang telah pun kita saksikan. Banyak orang buat live macam-macam topik, Muhammad Hanafi Abdul Rahman, Datuk Seri Ibrahim dan Datuk Seri Najib Razak gadingan terbaik. Okey, kependapat tuan katanya, saya tidak memikirkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan gadingan kepada Najib, bukan gadingan lah, tidak boleh digandingkan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, kita pun tahu bagaimana begitu jauh sekali popularitinya, integritinya, kebolehan jika nak dibandingkan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Cuma bezanya Datuk Seri Najib Tun Razak pernah menjadi Perdana Menteri dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah diberi peluang untuk menjadi Perdana Menteri. Walaupun Datuk Seri Najib Tun Razak ini merupakan dahulunya adalah anak didik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahkan peningkatan atau kerjaya politik Datuk Seri Najib Tun Razak ini bermula apabila banyak dibantu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri, apabila Datuk Seri Najib bertanding sebagai Ketua Pemuda UMNO selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Ketua Pemuda UMNO, beliau memberikan sokongan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, berkempen dan juga menyokong Datuk Seri Najib Tun Razak supaya dijadikan pernah berada dalam hierarki politik UMNO, sehingga ke peringkat naik presiden, hasil daripada kempen daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu berada di dalam UMNO lah sebagai timbalan presiden. Okey, Asma Choi Chin, salam tuan. Waalaikumsalam. Amran Ismail, bajet dulu ke atau undi tak percaya dulu katanya, Farid Izham, salam abang, salam informasi, lawan tak lawan sampai menang. From Penang. Okey, apa khabar orang Penang?
Azizul Abdul Hamid, sebenarnya ramai anak muda sekarang tidak tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berkhidmat untuk negara dan rakyat sebagai Menteri Belia dan Sukan, sebagai Menteri Pelajaran, sebagai Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Malaysia. Anak muda tidak tahu banyak idea Anwar yang digunakan. Okey, itu ya. Dan antara lainnya yang dikongsikan oleh rakan kita Azizul Abdul Hamid. Okey, sebelum itu siapa yang sudi boleh share ya. Walaupun saya masih memang kosong. Seven Wahab Bro, Seven Wahab Bro itu yang bermasuk bersama kita. Mohon semua rakyat Malaysia berbilang kaum dan agama dan bangsa Sabah dan Sarawak ya, tolong share lah. Itu daripada Azizul Abdul Hamid. Ya, seperti mana yang disebutkan oleh rakan kita Azizul bahawa ramai anak muda yang tidak berapa mengenali kepribadian dan kebolehan ya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu kita akui kerana mereka-mereka yang tidak lahir dalam zaman semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di dalam kabinet dan juga di zaman reformasi. Kalau mereka tak lahir daripada zaman reformasi, bermakna lagi mereka tak mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menunjukkan prestasi beliau ya sebagai seorang menteri, timbalan Perdana Menteri dan juga menteri. Sebelum menjadi timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, beberapa kementerian beliau pernah diberikan peranan, contohnya seperti Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Menteri Pertanian, Menteri Pelajaran dan semua kementerian yang beliau pernah duduki di dalam UMNO dulu. Beliau berjaya menghasilkan satu peranan ya, menghasilkan peranan yang begitu baik dan juga berkesan dan membawa beberapa dasar yang agak baik. Tidak ada satu kementerian pun ya yang boleh mencemarkan nama beliau selaku menterinya ya. Sebab itu dalam menteri di Jabatan Perdana Menteri, bahkan kementerian yang saya rasa tidak berapa sesuai diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu, iaitu Kementerian Belia dan Sukan. Beliau sekejap saja berada di Kementerian Belia dan Sukan. Tetapi beliau berjaya juga menjadi seorang menteri, walaupun dasar Kementerian Belia dan Sukan ketika itu ada beberapa dasar yang beliau terapkan, tetapi oleh kerana begitu pendek ya jawatan sebagai Menteri Belia dan Sukan diberikan kepada beliau, kemungkinan tidak berapa sesuai untuk beliau. Kita tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah berjiwa orang kata Islamik, jiwa Islamik. Jadi bila berada di Kementerian Belia dan Sukan ini, beliau terpaksa berdepan dengan kebudayaan, kesenian ya, sukan yang kadang-kadang kita lihat banyaklah ya sukan-sukan yang saya rasa tidak secocok untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperkenalkan dasar dan juga roh Islamnya itu. Sebab itu beliau dibawa ke kementerian, akhirnya kementerian yang paling banyak kesannya, yang paling banyak kita lihat perubahan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah di bawah Kementerian Pertanian, juga Kementerian Pelajaran ya, Kementerian Pendidikan. Zulkifli marang, dia suruh boikot barang Perancis. Ini dikatakan orang marang lah ni ya, Haji Adi. Apa cerita bos Lokman Adam marah betul cabar Yidin tangkap Anwar dengan Zahid. Itu dia. Ini dalam UMNO pun sekarang kita tengok, walaupun diumumkan gencatan senjata, tetapi peperangan tetap juga masih berjalan sampai ke di Batu Pahat. Ada laporan polis dibuat oleh anggota bersatu kepada pemimpin UMNO sendiri ya, Fuad Zakasi ya. Jadi kita lihatlah drama ini ya, gencatan senjata macam-macam lah. Tapi yang peliknya dalam pada gencatan senjata itu perubahan masih lagi terus berlaku, terutamanya di peringkat akar umbi. Dan walaupun UMNO dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertingginya telah pun menyatakan di dalam kenyataan media resmi bahawa UMNO menyokong Kerajaan Perkhidmatan Nasional ya, menyokong Kerajaan Perkhidmatan Nasional atas alasan untuk menangani COVID ya. Tetapi kenyataan itu dikeluarkan melalui satu kenyataan media bertulis, bukan secara diluahkan oleh Presiden UMNO ataupun dalam sisi bersama dengan wartawan ya. Kenyataan bertulis diedarkan, kemudian wartawan tidak boleh menemu bual
pemimpin UMNO. Jadi timbullah persoalan mengapa kali ini selepas persoalan UMNO tidak ada PC, ya, tidak ada wawancara bersama dengan wartawan, ya, soal jawab bersama wartawan, sebaliknya diedarkan kenyataan media saja. Ini bermakna dalam Majlis Sekretariat Tinggi UMNO itu pun bolehlah, ya, dipertikaikan keputusan-keputusan, sama ada ianya keputusan surat suara ataupun satu keputusan yang hanya untuk melonakkan, ya, untuk menunjukkan kepada Muhyiddin bahawa Muhyiddin harus menghormati UMNO, Muhyiddin harus mengikut kemahuan UMNO sekiranya Muhyiddin ingin terus kekal berkuasa. Tapi sehingga hari ini kita belum lagi dapat melihat, ya, perkembangan ataupun kita belum lagi dapat melihat bagaimana jitunya, ya, persahabatan ataupun kerjasama di antara UMNO dan juga Perikatan Nasional. Yang paling menakutkan Muhyiddin Yassin adalah berdepan dengan pembentangan bajet yang akan diadakan pada awal bulan November ini, ya. Sehingga kan beliau terpaksa menggunakan kata-kata, ya, menggunakan pihak istana yang mengeluarkan satu surat supaya bajet ini diluluskan. Jadi untuk melegakan sedikitlah, ya, Perdana Menteri yang tidak ada yang gagal sehingga hari ini membuktikan beliau mempunyai sokongan majoriti di dalam parlimen, ya. Jadi agak pelik sedikitlah, ya, bagaimana satu gesaan untuk menyokong bajet dikeluarkan dalam keadaan bajet belum dibentangkan. Kita tak tahu apa cerita dalam bajet tersebut. Jadi seharusnya seruan daripada Duli ke bawah Duli yang Mulia Tuanku Yang Tuan Agong itu harus dipandang lebih positif, iaitu bajet-bajet yang melibatkan kebajikan rakyat, kepentingan rakyat itu haruslah diberikan sokongan. Itu maksudnya. Intipati daripada titah tuanku itu menunjukkan bahawa jangan jadikan bajet ini sebagai satu halangan untuk membantu, ya, masalah-masalah rakyat, terutamanya di dalam keadaan COVID ini, ya. Jadi itu yang kita faham daripada apa titah tuanku. Jadi bagi kita orang politik, kita naklah mentafsirkannya dari istilah politik, ya, dari fahaman politik. Sebagai orang politik, sudah tentunya mereka tidak akan menyokong satu usul ataupun bajet di dalam parlimen secara membuta tuli, ya. Apatah lagi bajet yang belum mereka lihat, bajet yang belum dibentang dan belum dilihat, bagaimana kita nak bagi jaminan bahawa bajet-bajet ini akan disokong, ya. Selebih pada itu, yang lebih penting sekali, yang nak bawa bajet ini adalah bagi pihak kerajaan Perikatan Nasional yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri, ya, yang menyediakan bajet ini. Jadi bagaimana kita nak menyokong, bahkan kalau tak menyokong sekalipun, status bajet itu, ya, yang dikeluarkan oleh seorang Perdana Menteri yang selama ini dipertikaikan tentang kesahihannya, ya, kelayakannya sebagai Perdana Menteri yang sampai sekarang beliau gagal buktikan bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti yang seharusnya beliau layak menjadi Perdana Menteri, ya. Ada yang kata kenapa pula Muhyiddin Yassin kena tunjukkan sokongan, ya. Kenapa pula sekarang dia kena tunjukkan sokongan? Yang sebenarnya beliau kena tunjukkan sokongan sebab ada seorang lain, MP lain yang telah pun menunjukkan dokumen dan juga bukti bahawa terdapatnya selain daripada Muhyiddin ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan majoriti, dan sokongan itu, jumlah sokongan yang diperolehi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, ya, secara dokumentasi dokumennya telah pun dipersembahkan ke bawah Duli Tuanku, ya. Ini fakta, ini bukannya kenyataan media, bukannya persepsi dan sebagainya, ya. Semua harus menerima hakikat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mempersembahkan sokongan yang beliau perolehi ke istana. Jadi bermakna sama ada ke bawah Duli Tuanku meyakini apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim itu persembahkan atau tidak, ya, hanya terjawab sekiranya Muhyiddin Yassin turut
memberikan jumlah yang beliau kata menyokong beliau, ya, sebagai menafikan apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu caranya untuk beliau menafikan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mendapat sokongan majoriti. Sampai sekarang Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi belum bertindak sedemikian. Maka di kalangan rakyat biasa, di kalangan kita semua masih menganggap bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim memiliki jumlah sokongan yang lebih tinggi, ya, daripada Perdana Menteri yang ada sekarang ini. Apatah lagi kita telah pun menyaksikan di dalam parlimen sebelum ini, dalam usul-usul yang dibawa di dalam parlimen, jelas bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak pernah pun mendapat undian ataupun sokongan dalam parlimen separuh sokongan daripada ahli-ahli parlimen, iaitu 112. Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya mendapat sokongan sekitar 111 saja, ya. 2 kali, ya, undian diadakan di parlimen, beliau masih lagi mendapat sokongan 111, iaitu tidak sampai separuh pun daripada 222 kerusi parlimen. Jadi ini membuktikan bahawa tanggapan rakyat bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin ini tidak mendapat sokongan majoriti daripada ahli parlimen itu adalah satu fakta yang sehingga hari ini Muhyiddin Yassin gagal nafikan, ya. Jadi berbagai usahalah yang telah dilakukan oleh Muhyiddin, ya, dan juga bersama dengan UMNO bagaimana nak mengatasi masalah ini. Dan UMNO seperti mana yang kita tahu bahawa akan menggunakan kesempatan ini, ya, kesempatan kelemahan Muhyiddin ini untuk kepentingan parti mereka. Dan kita tidak boleh salahkan UMNO dalam hal ini, ya. Mana-mana parti politik pun, ya, dari segi strateginya, apa saja kelemahan musuh, mereka akan mengambil kesempatan untuk kepentingan diri mereka. Kalau selama ini UMNO berada di dalam Perikatan Nasional, tidak diberikan layanan yang sepatutnya sebagai sebuah parti yang agak besar, ya, dalam kerajaan, tidak diberi jawatan-jawatan penting, maka wajarlah, ya, UMNO mengambil kesempatan atau kelemahan Muhyiddin Yassin ini agar mendapatkan sesuatu, ya, untuk parti UMNO. Adakah Muhyiddin Yassin akan melayani kehendak UMNO ini ataupun tidak? Itu akan kita saksikan, ya. Difahamkan dalam masa terdekat ini rombakan kabinet akan dibuat, ya. Sama ada betul atau tidak, wallahu a'lam. Tetapi rombakan kabinet terpaksa dibuat, ya, sebelum parlimen bersidang. Kerana sekiranya parlimen bersidang dan Muhyiddin gagal untuk berbuat sesuatu bagi melonakkan ataupun memujuk parti UMNO ini, maka sesuatu yang kurang baik ataupun yang aibkan, memalukan Tan Sri Muhyiddin pasti berlaku. Okey, saya tinjau juga Wan Muhammad Akbar, dia sibuk dengan benda tak faedah. Wan Muhammad Akbar, Ferus mana ni katanya, ya, Ferus. Muza. Ahmad Nozin, Zamani Zaman juga, Mak Nasir Baba, Aril Shah, Muhammad Nur, Firdaus Abdul Rahim, Anas Makhairul, Farid Bunian. Anak orang Bunian ada ni, ya. Razlan Zainan, Adam Hakim, Tok Mat, Albert Chiu, Azmi Ismail daripada Al-Ain, Abu Dhabi. Amir Sharifuddin, Seven Wahab, bro. Tu dia. Muhammad Bakhtiar, Nakiuddin, On, Abu Bakar, ya. Abang On kita, orang kuat, ketua cabang. Putra Jaya. Okey, Haili Kiki, Muhammad Syawal Jaafar, Muhammad Afiq, Muhammad Azrul Ayyon, yang masih lagi tak tidur lagi malam ni, dan kawan-kawan kita yang masih tak tidur. Okey, Mawana Nazri Matsari. Okey, yang sempat saya tengok kat sini, ya, tak sempat saya nak baca semua. Terlalu ramai masuk ni, laju sangat ni, tak sempat baca ni. Farid Bunian, Muhammad Bakhtiar, Nakiuddin. Okey, sekarang ni sebelum kita nak memperkatakan tentang wajar tidak
pembangkang, terutamanya Pakatan Harapan, ya. Juga termasuk daripada ahli Parlimen UMNO untuk menyokong bajet yang akan dibentangkan oleh Kerajaan Perkhidmatan Nasional, iaitu bajet yang disediakan oleh Tan Sri Muhyiddin. Sepatutnya dan sewajarnya lah, ya, malahan sewajibnya lah, kita mesti tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin ini benarkah seorang Perdana Menteri yang sah, ya, yang sah dari segi mengikuti perlembagaannya, iaitu seorang Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti di dalam Parlimen. Sekiranya kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri itu menjadi pertikaian, seharusnya pertikaian ini diselesaikan sebelum bajet dibentangkan, ya. Kerana kita khawatir sekiranya bajet itu dibentangkan, sama ada diterima ataupun ditolak, kita bimbang, ya, kesahihan bajet itu sendiri pun dipertikaikan kerana dibentangkan oleh seorang Perdana Menteri yang tidak sepatutnya menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah dulu kita mengharapkan agar kemelut Perdana Menteri ini harus diselesaikan sebelum Parlimen bersidang, kerana untuk melancarkan proses pembentangan bajet, ya. Sekiranya berlakunya pertukaran Perdana Menteri, ianya seharusnya berlaku sebelum Parlimen bersidang, kerana kita boleh melihat bajet yang dikemukakan oleh Perdana Menteri yang baru, ya. Tetapi kita pun tidak faham mengapa proses ini nampaknya begitu sukar sekali, dan ada di antara kawan-kawan kita setiap hari bertanya bagaimana status Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini, yang telah pun menghadap kepada Duli Tuanku, yang menyatakan bahawa beliau mendapat sokongan majoriti, ya. Di mana statusnya, ya, bagaimana proses yang seterusnya. Yang kita faham proses itu telah pun ditangguhkan, bukan dibatalkan tetapi ditunda atas alasan PKPB lah, ya. Dan kita rasa amat rasa duka cita jugalah, ya, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak diberikan peluang untuk membuktikan kata-kata beliau adalah betul, dan juga kita merasa agak duka cita juga kerana Muhyiddin juga tidak diberikan peluang untuk membuktikan bahawa beliau adalah Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti, ya. Ini keadilan seharusnya diberikan kepada kedua-dua tokoh ini, sama ada Muhyiddin ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Jadi kita tak mahu nanti ada persepsi mengatakan Perdana Menteri yang ada ini tak dapat sokongan, Perdana Menteri yang ada ini tidak membawa hasrat, ya, majoriti ahli Parlimen, kerana tidak disokong oleh majoriti ahli Parlimen, maka bagaimana ahli Parlimen nak menyokong bajet yang beliau akan kemukakan nanti. Ini satu isu yang saya anggap sebagai satu isu yang besar, ya, kerana bajet ini bukannya boleh dipandang remeh, kerana ia melibatkan permanjaan negara untuk tahun hadapan, ya, melibatkan macam-macam permanjaan, pengurusan, pentadbiran, ya, perbelanjaan yang akan digunakan untuk tahun depan. Jadi seharusnya ia dibawa oleh seorang Perdana Menteri yang mendapat kepercayaan, keyakinan, ya, dan juga sokongan majoriti di dalam Parlimen. Sekiranya Perdana Menteri itu sendiri pun dipertikaikan kelayakannya, ya, sokongan terhadapnya dan juga kepercayaan kepadanya, bagaimana beliau boleh menyediakan satu bajet yang boleh memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Jadi bila kemelut politik ini tidak dapat diselesaikan sebelum Parlimen bersidang, maka kita khawatir rakyat juga akhirnya akan menerima kesannya nanti, ya. Dan pada ketika itu siapa yang harus kita persalahkan, ya? Kita nak persalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak boleh, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim telah laksanakan tugasnya, ya. Beliau telah pun cuba untuk memperbaiki negara ini dengan cara mendapatkan sokongan untuk diri beliau, ya, dan telah pun mengemukakan mengikut kaedah perlembagaan yang dibenarkan, ya. Tidak ada rampasan kuasa, tidak ada demonstrasi dan sebagainya. Beliau melalui saluran-saluran yang dibenarkan oleh undang-undang, dan usaha beliau setakat itu saja, ya. Jadi tidak ada lagi kita di antara kita yang boleh
menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perkara ini. Apa yang beliau lakukan dengan penuh tertib dan juga penuh berhemah, penuh disiplin, ya, yang telah beliau lakukan. Beliau tidak melakukan seperti mana yang Muhyiddin lakukan pada bulan Februari yang lalu, ya. Tidak ada cara curi, rompak, ya, berpakat di Sheraton dan sebagainya untuk mengambil alih kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk di rumahnya, ya, berunding dengan beberapa orang kanannya dan mendapatkan sokongan secara individu, bukan mendapatkan sokongan oleh parti-parti yang diangkut masuk ke dalam PH, ya. Beliau tidak melakukan sebarang rundingan dengan mana-mana parti, tetapi beliau melakukan rundingan dan juga mendapatkan sokongan daripada rakan-rakan individu di dalam banyak partilah, ya. Dan UMNO adalah sebahagian daripada ahli parlimen yang cuba diperolehi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyokong beliau sebagai Perdana Menteri tanpa ada tawaran, ya, tanpa ada tawaran kedudukan jawatan dan sebagainya. Jadi yang kita boleh sahkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah berunding, ya, berunding untuk mendapatkan sokongan daripada Najib Tun Razak. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah berunding dan memujuk Zahid Hamidi untuk menyokong beliau. Apa yang kita tahu bahawa ada, ya, kenyataan daripada Najib Tun Razak dan juga Zahid sebelum ini yang ingin menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah sokongan Najib Tun Razak ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh kita persalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak boleh, ya, kerana beliau tidak pernah berunding, tidak pernah berjanji dan tidak pernah memujuk Datuk Seri Najib, ya. Jauh sekali menawarkan apa-apa kedudukan kepada Najib Tun Razak. Ini pernah saya sebut sebelum ini. Muhammad Fauzi Abdul Aziz, saya sentiasa menyokong. Okey, terima kasih Muhammad Fauzi. Nazli Matsari, please share kawan. Okey. Syam Shah, matikan langkah Muhyiddin, Azmin, Hamzah Nuddin dan Atok. Itu dia. Amran Ismail, bolehlah panggil ketua-ketua parti Jumpa Agung di Istana Pahang seperti mana Perdana Menteri Jumpa Agung di sana tempoh hari. Zaman ni zaman bersatu akan jatuhkan UMNO, PN, seperti mana mereka jatuhkan PH. Okey, ini komen daripada kawan kita di Facebook. Jadi betul lah kata zaman ni, ya, tidak mustahil bahawa bersatu akan mengkhianati UMNO. Ya, sekarang ni kita dah tengok bunga-bunga dah nampak, ya, bagaimana bersatu cuba untuk khianat dan buli UMNO. Dan agak logik lah, ya, kerana bersatu pernah bersama pimpin bersatu dulunya asal daripada UMNO dan kemudian kedua nak lawan UMNO masuk dalam Perikatan Pakatan Harapan, ya. Masuk dalam Pakatan Harapan walaupun kursi bersatu dalam Pakatan Harapan tidak banyak, hanya 13 kursi yang mereka menangi dalam PRU 14 yang lalu, walaupun bersatu diberikan kursi yang paling banyak untuk bertanding masa PRU 14 yang lalu, iaitu 52 tak salah saya, ya. 52 kursi bersatu bertanding dalam PRU 14 yang lalu, peringkat 51, ya. Bersatu kita beri kursi yang paling banyak, terutamanya di kawasan-kawasan majoriti Melayu Islam lah, ya. Kerana bersatu dikatakan di bawah Tun Dr. Mahathir, dikatakan bersatu ini mempunyai pengaruh, Tun Dr. Mahathir ini mempunyai pengaruh di kalangan orang Melayu, ya. Jadi kita nak buktikan betul tak betul bahawa pengaruh Tun ini betul-betul mantap di kawasan Melayu, maka kebanyakan kursi bersatu kita berikan di kawasan-kawasan majoriti Melayu dan juga Islam, dan sudah pastinya mereka akan berdepan dengan UMNO ataupun PAS di sana, ya. Dan terbukti akhirnya bahawa kata-kata yang mengatakan bahawa Tun Dr. Mahathir ini adalah seorang pemimpin yang boleh menarik sokongan Melayu kepada Pakatan Harapan, ya. Jadi terbukti akhirnya bahawa itu tidak benar, ya. Jadi kalau benar, sudah pastilah banyak kerusi yang dimenangi oleh bersatu pada PRU 14 yang lalu. Ternyata mereka hanya mendapat 13 kerusi. Walaupun 13 kerusi, tetapi kerana perjanjian, ya, persefahaman yang kita jalin sebelum PRU 14 yang lalu, dengan jujur dan juga ikhlas, kawan-kawan dalam keadilan, dalam DAP dan juga amanah, ya, telah pun memberi laluan seperti mana yang dijanjikan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menjadi Perdana Menteri, ya. Jadi parti yang paling sedikit ini kita berikan juga jawatan kepada
pengurusinya untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau kaedah dalam Partai Harapan ini tidak pernah diperolehi oleh Tun Dr. Mahathir sepanjang beliau menjadi ahli politik, ya. Beliau duduk dalam UMNO, kalau tidak menjadi Presiden UMNO, beliau tidak mungkin menjadi Perdana Menteri. Tetapi dalam Partai Harapan, walaupun tidak mendapat kursi yang banyak, tetapi masih diberi peluang untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi malangnya peluang yang kita berikan kepada Tun Dr. Mahathir ini dipersia-siakan. Malahan beliau gunakan peluang itu untuk cuba memperkuatkan partinya sendiri, ya. Bukannya untuk memperbaiki atau memantapkan Partai Harapan, tetapi cuba untuk memperkuatkan partinya sendiri. Dan daripada 13 kerusi yang bersatu menang, jadi Tun Dr. Mahathir fikir kalau sekiranya nak menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri selepas beliau, parti bersatu itu harus kuat, mesti mendapat ahli parlimen yang ramai, ya. Akhirnya tindakan yang dilakukan mengambil ramai, ya, daripada ahli parlimen UMNO, dipancing masuk ke dalam parti bersatu sewaktu kita dalam kerajaan. Ketika itu apabila Tun mengutip beberapa orang ahli parlimen UMNO masuk dalam bersatu dalam Partai Harapan, tak ada pula bunyi-bunyi pimpinan dari Partai Harapan yang bising, kan. Kenapa ambil bersatu? Kenapa ambil orang UMNO ni kleptokrat lah. UMNO ni macam ni lah. Kenapa Tun ambil? Masa itu tidak siapa yang berbunyi, ya. Walhal ketika itu kita dah kerja di kerajaan. Ya, ketika itu kita dah bentuk kerajaan dengan majoriti yang agak besar. Termasuk dari GPS bersama kita, warisan bersama kita. Kalau Tun tak ambil orang UMNO, ahli parlimen UMNO masuk dalam Partai Harapan ketika itu pun kita masih di kerajaan. Apa keperluan Tun ketika itu nak ambil berapa orang berapa orang pimpinan UMNO untuk menyertai bersatu ketika kita dah jadi kerajaan, ya. Jadi tentulah dia ada nawaitu dia, iaitu untuk memperkuatkan parti bersatu, kerana bagi beliau kalau nak menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri selepasnya, parti bersatu itu harus diperkuatkan dahulu, ya. Jadi beliau pun import ramai ahli parlimen daripada UMNO untuk menyertai bersatu, dan tidak ada seorang pun pemimpin daripada keadilan, ya, daripada keadilan, amanah ataupun DAP yang menegur ataupun yang mengkritik, ya, ataupun jauh sekali lah yang menentang tindakan Tun itu. Kita biarkan apa sajalah yang Tun nak buat untuk mendapatkan sokongan kepada parti beliau, parti bersatu. Jadi yang jadi persoalan pada kita, yang ketika pelik sekarang ini adalah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dapatkan sokongan daripada bukan masuk PKR pun, ya, bukan masuk PH pun, cuma dapatkan sokongan saja untuk kita mengembalikan mandat rakyat. Sokongan yang cuba diperolehi oleh Datuk Seri Ibrahim dari UMNO itu menjadi buah mulut, ya. Selalu dipertikaikan oleh beberapa pimpinan lah, ya, pimpinan daripada kita sendiri. Tetapi bila Tun melakukan perkara itu dalam keadaan kita dah berkuasa, ya, nak ikutkan tidak ada keperluan pun ketika itu, ya. Ketika itu tidak ada siapa yang melarang dan juga menegurnya, ya. Tetapi bila Anwar ingin dapatkan sokongan itu, maka macam-macamlah yang berbunyi, ya. Kenapa ambil orang UMNO? Kenapa tak ambil orang lain, ya? Saya pun pelik di mana kita nak kutip. Kalau kita nak cari sokongan untuk kalau kita nak cari sokongan untuk nak angkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ataupun sokongan untuk kerajaan kita kembali kepada mandat rakyat, di mana kita nak ambil? Kita terpaksa ambil daripada ahli parlimen yang berada di luar Pakatan Harapan, ya. Takkan Anwar nak dapatkan sokongan daripada ahli yang di DAP ataupun amanah, ya. Mereka dah pasti bersama kita. Takkan nak ambil daripada warisan, mereka juga bersama dengan kita dalam PH+, ya. Sudah pastinya Anwar terpaksa mendapatkan sokongan daripada luar Pakatan Harapan. Parti di luar Pakatan Harapan, apa partinya? JPS, UMNO, PAS, ya, dan beberapa parti di Sabah dan Sarawak. Jadi itulah yang terpaksa dicari, ya, untuk mencukupkan numbers. Sekiranya
Anwar ini diberikan mandat untuk mencarikan numbers. Ya. Dulu mereka juga cakap, kalau nak angkat Anwar, kita orang PS sokong Anwar jadi Perdana Menteri, tapi Anwar kena dapatkan numbers. Bila Anwar dapatkan numbers, kita pertikaikan kenapa UMNO. Jadi saya pelik ya, apabila Tun Dr. Mahathir melakukan perkara yang sama, bukan sokongan, bahkan ambil orang UMNO masuk parti, masuk dalam PH sendiri. Ya. Bahkan dilantik sebagai menteri. Ya, dilantik sebagai menteri. Di antara mereka, daripada orang UMNO masuk bersatu, dilantik sebagai menteri. Tidak ada siapa yang pertikaikan. Tapi apabila Anwar Ibrahim mendapatkan sokongan, tak ada tawaran menteri, tak ada tawaran apa pun, kita dah macam-macam. Kita sendiri yang berbunyi. Kalau orang UMNO berbunyi, saya tak pelik lah. Ya. Kalau orang PAS berbunyi, lagi saya tak pelik. Tapi kalau dalam PS sendiri berbunyi, kenapa UMNO ambil, kenapa Anwar cari orang UMNO, kenapa pula Najib sokong Anwar. Saya pelik lah. Ya. Anwar tak offer Najib pun, Anwar tak tawar Najib pun, Anwar tak berhubung dengan Najib pun untuk dapat sokongan. Tapi Najib sokong Anwar, kita nak pertikaikan Anwar Ibrahim. Ini secara ada yang tak betul lah ya. Niat kita ataupun kita sebenarnya memang ada yang tak betul pandangan kita kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya pun pelik ya. Banyak apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, lakukan, kita pertikaikan. Konon-kononnya langkah yang dibuat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak dibincang dalam Pakatan Harapan, tak dibincang dulu apa dengan mereka ya. Sedangkan selama ini kalau kita lihat mereka berurusan dengan Mahathir pun banyak kali juga tidak dibincangkan dengan Anwar. Ya, nak bincang-bincang berpakat nak tarik Syafiq Hafdal pun ya, tidak berbincang terlebih dahulu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila nak angkat Syafiq Hafdal, baru kemudian bawa jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi banyaklah ya, kalau kita nak ungkit-ungkit banyak perkara sebenarnya. Tetapi tidak menjadi masalah bagi Anwar ya. Kalau mereka kata mereka nak letak Syafiq Hafdal sebagai calon Perdana Menteri, bagi Anwar dia tidak menghalang. Terpulang Anwar kata kalau hari ini yang dimahu oleh parti dalam Pakatan Harapan terpulang, dan akhirnya Anwar beritahu carilah numbers ya. Ini ada pemimpin kita kata macam mana nak sokong Anwar pun tak dapat numbers. Kita tanya mereka balik, siapa yang dapat numbers? Mahathir pun tak dapat numbers. Syafiq Hafdal pun tak dapat numbers. Dia siapa yang dapat numbers? Ini yang jadi masalah ya. Apabila kita nak jadi Perdana Menteri, kita nak sokongan daripada Anwar Ibrahim. Tetapi bila Anwar Ibrahim tiba gilirannya sepatutnya jadi menteri, kamu tak bagi sokongan. Ini satu semangat dalam kerjasama yang tak sepatutnya berlaku lah kan. Sepatutnya bila Anwar dah beri sokongan kepada Tun, setelah Tun letak jawatan, tak mahu jadi Perdana Menteri lagi, dan gilirannya adalah giliran Anwar selepas itu, seperti mana yang kita janjikan, sepatutnya Tun sendiri akan mendapatkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim menyokong beliau. Tapi ini tidak berlaku. Apa yang berlaku? Tun bukan saja nak menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Tun bukan saja tidak setuju Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi menteri, bahkan Tun cuba untuk memusnahkan dan juga menghancurkan Pakatan Harapan itu sendiri. Saya pelik kenapa pimpinan dalam Pakatan Harapan, beberapa pemimpin dari Pakatan Harapan tak sedar bahawa tindakan Tun itu adalah di antaranya untuk menghancurkan Pakatan Harapan itu sendiri. Ya, buktinya jelas apabila Tun selepas mengumumkan letak jawatan, ya, sewaktu beliau dilantik sebagai Perdana Menteri interim, beliau menyatakan hasratnya untuk mewujudkan kerajaan perpaduan di mana beliau menjadi Perdana Menteri dan kabinetnya akan diisi oleh semua parti ya, yang beliau sendiri percaya dan sendiri yakin, dan tidak ada parti-parti yang tertentu yang mendapat kerusi lebih dan sebagainya terpulang pada beliau sebagai Perdana Menteri ya, kerajaan perpaduan ini ya. Apabila Tun mencadangkan kerajaan perpaduan, ini bermakna Tun ingin membunuh Pakatan Harapan itu sendiri. Sebab apa nak bunuh Pakatan Harapan? Sebab di dalam Pakatan Harapan itu janji masih termaktub bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri selepas beliau. Cara untuk menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri adalah dengan cara membunuh Pakatan Harapan dan mewujudkan kerajaan baru yang dipanggil Kerajaan Perpaduan, dan ketika itu hasrat kita ya, cadangan kita untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan dapat digagalkan oleh Tun, kerana bila wujudnya Kerajaan Perpaduan tidak timbul lagi
perjanjian, ya, nak baca balik perjanjian Anwar pengganti beliau, ya. Itu pulang pada Tun lah. Beliau nak jadi presiden sampai beliau mati pun terpulang pada beliau. Alhamdulillah, cadangan Tun, idea Tun untuk mewujudkan kajian perpaduan itu tidak dipersetujui oleh Pakatan Harapan dan tidak dipersetujui juga oleh UMNO, tidak juga dipersetujui oleh PAS, ya. Apabila semua parti tidak bersetuju dengan kehendak Tun mewujudkan kajian perpaduan di mana beliau nak jadi Perdana Menteri untuk kali yang ketiga, ya. Lepas itu barulah beliau kembali semula kepada Pakatan Harapan, ya. Setelah beliau gagal nak bunuh Pakatan Harapan, nak hancurkan Pakatan Harapan, beliau nak kembali semula ke dalam Pakatan Harapan. Bukan sekadar kembali, beliau nak kembali semula dalam Pakatan Harapan dan nak juga jadi Perdana Menteri. Ya. Bagaimana kita nak kata Anwar boleh terima? Ya. Ya. Bagaimana kita rasa, macam mana Anwar nak terima dalam keadaan orang yang nak membunuh Pakatan Harapan ini, orang yang telah pun mensabotaj Pakatan Harapan dengan meletakkan jawatan tanpa berunding, ya. Tak pasal-pasal letak jawatan atas alasan Parti Bersatu tak menyokongnya, atas alasan Kumpulan Azmin telah pun keluar, ya. Sedangkan Parti Bersatu keluar tidak menyokong beliau pun, masa itu kerajaan masih wujud. Kerajaan masih terbentuk. GPS masih bersama kita ketika itu. Apa perlunya beliau meletakkan jawatan? Kalau beliau rasa aib dan juga malu kerana Bersatu tidak lagi menyokong beliau, seharusnya beliau tidak meletakkan jawatan dan bubar kabinet. Seharusnya beliau meletakkan jawatan dan mengumumkan bahawa timbalannya, Datuk Seri Wan Azizah sebagai timbalan Perdana Menteri ketika itu adalah Perdana Menteri. Tapi beliau tidak. Beliau letak jawatan sekaligus kabinet terkubur. Kan? Peletakan jawatannya menyebabkan ramai pimpinan dalam Pakatan Harapan, ya, terpaksa meninggalkan pejabat, berkemas dan akhirnya kerajaan Pakatan Harapan itu tumbang. Inilah, ya, inilah puncanya bagaimana pengkhianat boleh masuk kerana orang yang kita beri amanah untuk jaga Pakatan Harapan itu, kunci rumah Pakatan Harapan itu berada di tangan Tun, tetapi beliau cuai, beliau gagal, bahkan beliau bersebahat dengan pengkhianat-pengkhianat ini masuk ke rumah kita dan akhirnya kita dihalau keluar daripada rumah kita sendiri. Sekarang ini barulah Tun nak cerita pasal mendapatkan mandat rakyat dan sebagainya, ya. Barulah beliau nak cerita bagaimana nak dapatkan balik rumah yang telah pun dirampas dan dirompak oleh pengkhianat-pengkhianat ini. Siapa nak percaya dengan orang macam ini? Sebab itu kepercayaan kita sekarang ini terletak pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau telah pun lakukan dengan sedaya upayanya. Walaupun halangan datang daripada luar, halangan datang daripada Pakatan Harapan itu sendiri. Apa yang beliau buat sekarang ini kadang-kadang kala dipersoalkan, ya, oleh rakan-rakan kita di dalam Pakatan Harapan. Bukan saja tidak membantu, bahkan mempersoalkan pula, ya, bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh dapatkan sokongan daripada UMNO, ya. Bahkan ada yang mengugut awal-awal lagi, sekiranya dibentuk kerajaan bersama dengan Najib, kami tak akan sokong. Walhal tidak pernah keluar pun daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kerajaan yang beliau nak bentuk adalah kerajaan bersama Najib, ya. Yang bercakap adalah Najib, bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak komen sepatah pun apabila Najib mengatakan nak menyokong beliau, apabila Zaid Hamidi, ya, nak menyokong beliau. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak komen sepatah pun, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dituduh sebagai orang yang melakukan rundingan bersama dengan Najib Tun Razak, ya. Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim faham, ya, bahawa nak dapatkan sokongan bukan sekadar majoriti daripada ahli parlimen, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti dapatkan sokongan majoritinya yang menyokong beliau sekiranya beliau menjadi menteri adalah daripada ahli parlimen Melayu dan Islam. Ini kita tidak boleh elakkan. Bukan kerana kita perkauman, ya. PH bukannya parti perkauman, tetapi kita kena lihat realiti dalam negara kita. Pemikiran politik, persepsi dalam negara kita masih lagi kuat dengan semangat perkaumannya, ya. Bahkan isu kaum ini kadang-kadang sampai ke dalam istana pun diperkatakan, ya. Kalau Anwar dapat majoriti pun kena lihat majoriti ramai Islam ke, ramai bukan Islam, ramai Melayu ataupun kurang Melayu. Ini juga akan diperbahaskan di peringkat istana sekalipun. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, mahu tak mahu Anwar kena berikhtiar dan berusaha untuk meyakinkan ahli parlimen daripada UMNO
Kerana UMNO adalah parti di luar PH yang majoritinya ya ahli parlimen adalah daripada Melayu Islam. Anwar kena berusaha ke arah itu untuk mendapatkan sokongan itu. Kenapa Anwar tidak dapatkan sokongan daripada GPS? Ya, kalau Anwar dapat 18 ahli parlimen GPS sekalipun dan beliau boleh jadi Perdana Menteri, akhirnya akan dipertimbangkan oleh Majlis Raja-Raja nanti adalah majoriti yang diperolehi oleh Anwar ini tidak boleh meyakinkan raja-raja bagaimana Anwar nak menjadi Perdana Menteri dalam negara dalam keadaan yang menyokongnya majoriti adalah bukan Melayu dan bukan Islam. Ini juga menjadi fikiran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Sebab itu, beliau fokus terlebih dahulu untuk mendapatkan sokongan daripada parti UMNO. Ya, parti UMNO yang beliau yakin orang ini tidak perlu ditawar, orang ini tidak perlu diberikan jawatan dan sebagainya. Hanya yakin kepada beliau, perubahan yang beliau nak bawa. Jadi inilah fokus dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim akan perolehi untuk menghilangkan keraguan, kesangsian di kalangan banyak pihak, NGO, ya, di kalangan raja-raja kita bahawa kerajaan yang Anwar nak bentuk ini masih mempunyai sokongan Melayu yang kuat, ahli parlimen beragama Islam yang kuat. Ini bukan masalah patah harapan perkauman, tetapi realiti dan negara kita. Ya. Kamu dapat sokongan ramai sekalipun, akhirnya akan dipersoalkan sokongan kamu itu terdiri daripada ramai Melayu ataupun ramai orang Islam ataupun bukan. Ya. Ini realiti negara kita. Kita tidak sampai tahap pemikiran politik seperti negara barat. Ya. Kalau di Amerika sana, ya, Obama kulit hitam jadi presiden pun tidak ada masalah bagi masyarakat Amerika. Ya, mereka boleh menerimanya. Ya, kerana pemikiran politik mereka yang proporsional, ya, minda mereka yang terbuka luas. Mereka melihat integriti kepimpinan dan sebagainya. Tetapi di negara kita ni lain sedikit. Ya. Jadi oleh itu kita kena ikut, ya, sedikit sebanyak nak mendapatkan kuasa itu, kita kena ikut juga kehendak dan juga realiti politik dan negara kita. Muhammad Rafi'i, Datuk Seri Ibrahim, Perdana Menteri terbaik. InsyaAllah. Rajani Said Cik Wan, dikabarkan Muhyiddin tak berkenan jika Zaid dicadangkan oleh UMNO agar dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Tersentap nampak gayanya langkah UMNO. Ya. Saya pun pelik, ya, bagaimana parti yang sedikit di dalam Perikatan Nasional, ya, berbanding dengan UMNO, iaitu Parti Bersatu, boleh memberikan syarat kepada UMNO sekiranya nak bersama kami timbalan Perdana Menteri, jangan Zaid Al-Hamidi, kena cari orang lain. Ya. Kena cari orang lain. Jadi sepatutnya kalau kamu nak beri kepada UMNO jawatan timbalan Perdana Menteri, terserah pada UMNO lah. Ya. Nak calonkan siapa. Ya. Ada kata nak letak Hishamuddin, ada yang kata nak letak Ismail Sabri, kan. Saya rasa Hishamuddin pastinya ditolak oleh UMNO sendiri. Pertamanya, Hishamuddin adalah seorang ahli parlimen daripada UMNO yang langsung tidak ada jawatan di dalam parti. Ya, ahli majlis kerja tertinggi pun Hishamuddin tak ada. Ya, kerana beliau tidak bertanding dalam pemilihan UMNO yang lalu. Beliau tidak ada jawatan, beliau hanya ahli biasa dan juga sebagai ahli parlimen saja. Ya. Jadi bagaimana orang tidak ada jawatan dalam parti boleh memegang jawatan yang tinggi dalam kerajaan, iaitu timbalan Perdana Menteri. Dan yang paling bermasalah sekali, sekiranya Hishamuddin ini dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, rekod Hishamuddin, integriti Hishamuddin dengan UMNO itu begitu buruk sekali. Ya. Pemimpin UMNO tahu bahawa di antara orang yang menjadi broker, dalang ataupun ejen yang mengutip ahli-ahli parlimen UMNO melompat masuk Bersatu ketika dahulu, sewaktu pertahanan pemerintah, adalah Hishamuddin. Beliau yang melobi ramai ahli UMNO untuk lompat masuk menyokong Tun Dr. Mahathir di dalam Bersatu. Hishamuddin memainkan peranan penting. Ini diakui sendiri oleh Lokman Nur Adam, orang kuat. Orang kuat Datuk Seri Najib dalam UMNO. Beliau menceritakan bahawa Hishamuddin inilah orang yang melobi ramai ahli parlimen untuk melompat bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Ya. Akhirnya beliau tak lompat. Cerdik juga Hishamuddin ni. Ya. Dia suruh orang yang lompat, akhirnya beliau tak lompat ketika beliau melihat UMNO dan PAS ketika dalam Muafakat Nasional mempunyai kekuatan. Ya. Jadi beliau rasa beliau nak kekal, ya, play safe, kekal dalam UMNO, tetapi kawan-kawan dia yang lain semua lompat masuk Bersatu. Jadi orang yang macam ni, yang khianat dengan partinya sendiri, mana mungkin dia terima oleh partinya
menjadi timbalan Perdana Menteri, ya. Mengangkat Isyamuddin samalah seperti mengangkat Azmin sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi sekarang inilah masalah dia. Masalah dia, ya. Bila nak katakan satu gabungan yang mantap, tak mantap, kerana gabungan yang tak sah, ya. Kamu tidak dikabulkan sebagai pasangan yang sah berkahwin, tetapi mahu duduk serumah. Jadi bila duduk serumah, perkahwinan pun tidak sah. Jadi isteri nak menuntut nafkah, isteri nak menuntut pun jadi masalah. Ya. Kalau isteri nak menuntut nafkah, suami akan kata, kamu bukan isteri saya yang sah. Jadi kalau saya tak bagi nafkah pun tidak ada masalah. Ini yang berlaku antara UMNO dan juga Bersatu. Ya. Jadi kemelut ini sepatutnya boleh diselesaikan dengan mudah sekiranya masing-masing ataupun Muhyiddin Yassin, seorang pemimpin yang berjiwa besar, ya, yang ada maruah, sanggup letakkan jawatannya bila beliau tahu dan beliau sedar dan beliau rasa sendiri bahawa beliau tidak lagi memperolehi majoriti. Dan sekiranya beliau rasa beliau ada mempunyai majoriti, beliau harus buktikan, ya. Tak perlu jumpa istana pun tak apalah. Macam Anwar buat, ya. Anwar ni anak jantan. Dia bercakap, dia tidak cakap kosong. Dia bawa pergi ke istana. Dapat ataupun tidak, itu soal lain. Dia telah berusaha ke arah itu. Inilah anak jantan Datuk Seri Ibrahim. Ya. Tapi Muhyiddin ni kita minta beliau datang buat ke istana, sekadar beliau buat sidang media depan wartawan menyatakan beliau ada, ya, lebih daripada 112. Tak payahlah cakap macam Anwar. Anwar kata dia ada lebih 110, lebih pada 110 lagi, ya. Beliau hanya, Muhyiddin kita minta sebut dalam sidang wartawan, ya, bersama dengan wartawan, nyatakan saja bahawa saya ada 112 ahli parlimen. Tapi sebab sekarang beliau tidak pernah nyatakan, tidak pernah sebut, ya. Dan yang ternyata depan kita bahawa beliau ada 111 di dalam parlimen, ya, di dalam parlimen. Jadi kita nak percaya mana satu? Percaya kepada orang yang telah pun membuktikan dan membawa buktinya ke parlimen, ke istana, dengan orang yang tidak pernah mengemukakan satu bukti pun, ya. Sebaliknya berlindung di sebalik istana, menggunakan alasan nak buat darurat dan sebagainya, macam-macam helah, ya, untuk mengekalkan kuasanya, ya. Jadi Perdana Menteri yang seperti ini, adakah Perdana Menteri yang kita yakin boleh membentangkan bajet yang baik untuk negara, ya? Kerana bagaimana beliau nak uruskan negara kalau beliau nak uruskan integriti dan maruahnya sendiri pun beliau gagal untuk lakukan. Okey, Muhammad Jafri, Muhammad Yassin, terima kasih. Heidi Forgarty, nama. Memang benar kena ramai MP Melayu Islam, tapi kena juga ada ramai MP bukan Islam dalam kerajaan. Dalam kerajaan PN hanya ada beberapa MP bukan Islam. Okey, ini saya setuju. Dan KW Keadilan, salam reformasi dan salam Maulid Rasul daripada cabang Pasir Mas Kelantan. Gomo tetap gomo ni orang Kelantan ni. KW Keadilan. Okey, terima kasih banyak Gu. Betul kata rakan kita, majoriti Islam dalam ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Ibrahim itu amat penting. Dalam realiti negara kita, ini amat penting. Ya, bukannya perkauman, tetapi apabila kabinet dibentuk, saya yakin Datuk Seri Ibrahim akan pegang kepada prinsip, ya, iaitu semua kaum ini berhak untuk mentadbir dan menguruskan negara ini, ya. Datuk Seri Ibrahim selalu sebut bahawa anak Cina anak saya, anak India anak saya, ya, anak Melayu anak saya, anak Iban Kedazan semua anak saya. Ini bermakna prinsip Datuk Seri Ibrahim itu saya yakin beliau akan kekalkan, ya. Cuma untuk mendapatkan kuasa ini kita perlu pegang kepada realiti, ya. Apa yang difahamkan dulu pun selepas langkah Sheraton, ya, ketika UMNO dan PAS mengambil keputusan ketika itu untuk bubar parlimen. UMNO dan PAS ketika itu tidak mahu undi sama ada Anwar Ibrahim ataupun Muhyiddin. Kita masih ingat lagi, ya, masa peringkat awalnya UMNO dan PAS tidak mahu memilih sama ada Anwar ataupun sama ada Mahathir ataupun Muhyiddin, ya. UMNO dan PAS ketika itu hanya mengambil keputusan, ya, untuk membubarkan parlimen. Tetapi apabila nama Anwar dicalonkan untuk diangkat oleh PH sebagai calon Perdana Menteri, ya, masa itu UMNO dan PAS mengambil keputusan untuk sama-sama memberikan undian,
ya. Maka ketika itu Muhyiddin mengakui bahawa beliau mempunyai majoriti yang cukup, ya. Walaupun beliau tak serah pun saya nama seperti mana yang diminta kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyenaraikan siapa nama ahli parlimen yang menyokongnya, ya. Muhyiddin pun tidak pernah menyenaraikan siapa yang menyokong beliau sampai hari ini, ya. Sampai beliau nak jatuh pun beliau tak pernah senaraikan, ya. Jadi apa yang Muhyiddin lakukan dulu samalah seperti apa Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan sekarang ini, iaitu membuat jumlah saja. Sedangkan ketika itu Muhyiddin bawa jumlah pun boleh dipertikaikan, ya? Boleh dipertikaikan. Kerana jumlah yang beliau peroleh itu adalah daripada ketua-ketua parti politik. Beliau masa itu beliau mewakili ketua kepada Parti Bersatu dan beliau memberitahu bahawa Parti Bersatu semuanya menyokong beliau, ya. Sedangkan kita tahu yang tidak menyokong beliau ketika itu ada 5 ataupun 6 orang daripada kumpulan Dr. Mahathir Mohamad. Jadi situ Muhyiddin dah kurang 5-6 orang, ya. Memang tidak ada majoriti pun. Dan saya difahamkan baru ini, kalau saya baca sama ada betul atau tidak, saya ada dengar seperti mana disebutkan oleh Sir Azri. Sir Azri ni Papagomo, ya. Tak boleh nak ambil sumber Papagomo ni sebenarnya, ya. Kita pun kenal Papagomo ni. Tetapi bila beliau berceritakan tentang UMNO, ya, saya tak pastilah sama ada Papagomo berbohong atau tidak. Tetapi beliau bercerita tentang UMNO, iaitu Teguh Razali. Beliau menyatakan beliau berjumpa dengan Teguh Razali sendiri. Teguh Razali pun menyatakan kepada beliau bahawa Teguh Razali ketika langkah syaitan, Teguh Razali itu sendiri pun tidak sign SD menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi kalau kumpulan daripada Mahathir pun tak sokong, termasuk Teguh Razali pun tak sokong, bermakna jauh, ya. Ketika beliau berjumpa dengan Agong, beliau jauh sebenarnya daripada jumlah yang beliau perolehi, ya. Daripada awal lagi jumlah sokongan kepada Muhyiddin Yassin ini dipertikaikan, ya. Sampai ke hari ini masih dipertikaikan. Tetapi kenapa beliau tidak pernah membuktikan sebaliknya? Ya, kenapa beliau tidak pernah membuktikan beliau sebenarnya memang ada majoriti? Kalau beliau dapat sebut beliau ada 112 pun, ya. Itu dah kira hebatlah, dah kira anak jantan lah, ya. Tapi sehingga hari ini beliau tidak pernah buktikan. Yang terbukti apa dia? Yang terbukti beliau ada 111 sokongan dalam parlimen sebanyak 2 kali bila undian dibuat. Yang ada bukti apa? Yang ada bukti Anwar menafikan sokongan kepada Muhyiddin apabila Anwar mengemukakan jumlah dan juga dokumennya kepada Yang di-Pertuan Agong. Maka timbul persoalan sama ada Anwar berbohong ataupun tidak. Kalau kita fikir logik akal kita, ya, pemikiran kita, adakah Anwar berani berbohong sehingga ke tahap istana, ya, berbohong dengan kebahadulian tuanku bukan satu kerja yang bukan satu perkara yang main-main, ya. Bila kamu persembahkan kepada istana, mesti persembahan apa yang kamu persembah itu benda yang betul. Benda yang betul, ya. Dan kalau tak betul, kenapa istana memulakan proses peringkat awalnya sebelum ditangguhkan, ya, sebelum ditangguhkan. Jadi bermakna bahawa apa yang Anwar lakukan itu sampai ke tahap istana, maka di luar keupayaan, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, ya. Maknanya kita tak boleh nak persalahkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau telah laksanakan tugasnya dengan baik, ya, sehingga ke peringkat akhirnya, ya. Dia sama seperti kita minta kerja lah, ya. Minta kerja nak mohon jawatan, kita dah isi dokumen, segala sijil-sijil cukup, segala keperluan dikehendaki dapat dipenuhi, kemudian kita pun hantar ke pejabat untuk mohon jawatan kerja dan sebagainya. Akhirnya itu tahap yang terakhir lah untuk kita berusaha. Selebihnya terpulanglah kepada pihak berkenaan untuk tapis, untuk siasat, semak dan sebagainya. Jadi inilah yang dilakukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengemukakan dokumen dan sebagainya, beliau mendapatkan temu janji, berjumpa dengan Agong, bawa jumlah yang dikehendaki, ya. Kemudian terlepas ke bawah diri tuanku lah, ya. Sama ada nak, dari segi kaedah mana nak diproses, sama ada menggunakan proses seperti mana proses yang dilakukan kepada Muhyiddin Yassin ataupun apa proses sekalipun, ya. Maknanya apa yang Anwar lakukan itu sama seperti yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin, cuma bezanya, ya, Muhyiddin Yassin ini lebih mudah untuk bertindak, ya, apabila Tun Dr. Mahathir
melepaskan jawatan. Ini yang saya katakan bahawa tindakan Tun ini memudahkan Muhyiddin Yassin melakukan pengkhianatan. Ya, kerana dia letak jawatan, maka seolah-olah seperti ibarat Tun Dr. Mahathir yang pegang kunci rumah kita ni dah buka pintu. Ya, dah buka pintu rumah, tinggalkan rumah, maka pengkhianat masuk mudah. Ya. Pengkhianat ini sebenarnya memang nak khianat, nak masuk rumah kita. Kalau pintu tak dikunci sekalipun, dia akan masuk, ikut pecah pintu dan sebagainya. Tetapi Mahathir dah buka pintu, tak dikunci, maka pengkhianat masuk, Haji Hadi pun masuk ikut atap. Dan halau kita semua keluar. Kemudian Mahathir kata dia menyesal. Dia kata kita kena dapatkan balik rumah itu. Ini masalah dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim itu betul, tindakannya betul, cuma bezanya Muhyiddin dapat laluan yang mudah kerana diberikan kemudahan ini, ya. Nah, diberikan kemudahan ini oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi laluan Anwar ini agak sukar, agak sulit dengan berbagai dugaan kerana Perdana Menteri tak mahu letak jawatan. Ini masalah dia. Perdana Menteri tidak mahu letak jawatan. Perdana Menteri kita ini masih merasakan merasakan beliau layak menjadi menteri, walaupun dia tahap 4. Kabarnya kerja pun 4 jam je yang boleh kerja pun, ya. Jadi masih lagi menganggap beliau mendapat sokongan walaupun tanpa dibuktikan secara lisan maupun dibuktikan secara bertulis, ya. Jadi untuk melindungi bahawa beliau ini tak layak jadi Perdana Menteri, maka dia mainkanlah isu COVID dan sebagainya, ya. Sehingga taraf nak meluruskan bajet pun beliau terpaksa gunakan alasan COVID, ya. Kena luluskan bajet kalau tak mahu masalah COVID ini berpanjangan, ya. Gunakan kenyataan daripada istana dan sebagainya, ya, untuk bajet beliau disokong kerana beliau sedar risikonya sekiranya bajet ini ditolak, ya. Kalau sampai peringkat bajet pun ditolak, masih lagi nak jadi Perdana Menteri. Saya ingat kita tak payah lawan lah, ya. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri sampai dia matilah, kan. Mungkin itu kehendaknya, dan inilah sejarah yang mungkin beliau boleh cipta bahawa beliau lebih rakus lebih rakus daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya. Ini kelebihan Muhyiddin. Di sini hebatnya Muhyiddin berbanding Najib. Memang Najib ini seorang yang kita kenali, ya, kleptokrasi, kleptokrat. Tetapi kelebihan Najib ini beliau anak jantan, ya. Kelebihan Najib ini dia anak jantan kerana selepas kita menang PRU dulu, keputusan kita 2 pagi 3 pagi masih belum resmi. Keputusan kita belum menjadi kerajaan. Tetapi dalam masa yang selang masa itu, Najib tidak lakukan apa-apa tindakan seperti mengisytiharkan darurat dan sebagainya, ya. Kalau beliau masih lagi nak menjadi Perdana Menteri ketika itu, kalau Najib masih lagi tak mahu terima kekalahan, boleh saja Najib cetuskan provokasi, ya. Upah sesiapa ataupun suruh sesiapa cetuskan provokasi, kemudian isytihar darurat dan beliau boleh menjadi Perdana Menteri seterusnya. Tetapi Najib sedar bahawa beliau telah pun dijatuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan beliau letak jawatan. Bukan letak jawatan, beliau tidak lagi berusaha untuk mengekalkan kuasanya. Ini ada sifat kejantanan pada Najib Tun Razak, ya, berbanding dengan Muhyiddin, ya. Jadi Perdana Menteri pun tanpa mandat rakyat, menjadi Perdana Menteri dengan cara pengkhianatan, dan bila tidak dapat sokongan, walaupun dah diberi jawatan menteri sampai 70 jawatan, sematut timbalan dengan JLC dan sebagainya, ya. Baca doa hari-hari pun tapi orang tak beri kepercayaan kepada beliau. Beliau tidak ada majoriti sebagai Perdana Menteri. Beliau gagal untuk buktikan beliau ada majoriti. Sampai ke peringkat nak bentang belanjawan pun beliau masih takut untuk menghadapi pembentangan belanjawan. Jadi kita lihat drama seterusnya. Ya, kita lihat drama seterusnya. Tidak perlu lagi kita mempertikaikan Anwar Ibrahim. Ya, tidak perlu lagi kita pertikaikan Dr. Anwar Ibrahim kerana beliau dah laksanakan tugasnya sampai ke peringkat yang paling tinggi dalam negara kita. Ya. Mana lagi peringkat yang paling tinggi kalau tidak istana? Dah sampai ke situ dokumen beliau. Prosesnya kita tak boleh nak kata apa, terpulang kepada pihak istana sebab dia hendak meneruskan proses yang tertangguh ataupun pihak istana mengambil keputusan, terserahlah kepada ahli-ahli parlimen nanti, ya. Dan di parlimen sudah pastinya tak mudah juga, ya, untuk berdepan dengan Muhyiddin Yassin kerana Muhyiddin Yassin ini di luar parlimen pun beliau sanggup cuba cari jalan untuk mempertahankan kuasanya. Di parlimen nanti salah satu beliau sudah merancang, ya, bagaimana
untuk mempertahankan kuasanya. Kemungkinan beliau akan pastikan usul bajet ini akan lulus, ya, seperti mana beliau nyatakan bahawa tetah tuanku supaya semua ahli parlimen sokong, ya. Beliau akan gunakan itu sebagai modal lah, walaupun itu sebenarnya bukan hasrat sebenar yang kita faham daripada tetah tuanku. Dan sekiranya beliau tahu ada usaha untuk menukar speaker, kerana speaker parlimen adalah jawatan yang penting, kerana sekiranya ada usul tak percaya kepada Perdana Menteri, hendaklah melalui speaker yang akan menentukan sama ada usul itu dibahaskan ataupun ditangguhkan ataupun ditolak, ya. Jadi pentingnya, saya rasa tugas kita yang pertama di parlimen nanti adalah menukar speaker terlebih dahulu. Kerana sekiranya speaker itu tidak ditukar, ya, maka usul-usul yang lain saya rasa memang kita tidak ada berpeluang lah, ya. Kita usahakan fokus kepada tukar speaker, mikrofon, amplifier. Semua sekali tukarlah, mixer, tukar semua sekali. Tak gunalah semuanya tu. Okey. Long Kai, nama Long Kai. Okey, clear dah katanya. Idin, Sailang last minute katanya. Heidi Forganti, sama ada Datuk Seri Ibrahim jadi penting atau tak, kami tetap setia bersama Datuk Seri Ibrahim. Okey, itu semangat pejuang. Amran Ismail, thank you. Rajani Said kosong. Ko seorang dan Agung rasanya ada time tu baik get out dari page ni. Ada dia bahas siapa lah tu, adalah kawan dia tu ya. Tak sempat nak baca ni, banyak sangat ni. Laju. Mak Nozin masih tak tidur lagi, Mak Nozin Ubaidillah, Abdul Aziz, Zulkifli Malik, Jasni Ismail, Eli Putra, Manasih Baba, Kak Ji pun ada, Alud Abdul Manas, Muhammad Syah Mahdi, Tun Arman, Muhammad Azrul, Pejuang Keadilan baru masuk, Muhammad Fik, Airul Syah, Muhammad Nur, Firdaus Abdul Rahim, ya. Kak Ji, ni Kak Ji ni pada Lukut. Salam reformasi, yang kelabu kita putihkan, yang putih kita kekalkan supaya terus putih bersih. Macam iklan je ni. Jangan tunggu semboyan berbunyi, uruskan emosi, kekalkan prestasi. Ini cantik ayat yang mana lah, dia copy paste ni. Okey, daripada Kak Ji kita, daripada Lukut Production. Okey ya. Sekarang pukul apa? Pukul 1.11 minit. Berapa jam dah ni? 1 jam lebih. Okey, terima kasih banyak yang tak tidur lagi, yang sama-sama dengan kita pada awal pagi ni. Cik Din Yusof baru masuk dan habis dah baru masuk. Jadi kita sekarang ni fokus kepada parlimen, ya, fokus kepada parlimen, sidang parlimen. Sekarang ni UMNO sama Bersatu pun tengah berperang, ya. Ada report polis dan sebagainya. Dan kabarnya satu hari 2 hari sebelum parlimen sidang ni, Muhyiddin nak lantik Timbalan Perdana Menteri. Kita tahu kalau mereka lantik Isyamuddin, berperang besar lagi lah mereka, ya. Dan kalau mereka lantik Ismail Sabri pun, ya, sudah pasti dalam UMNO tak bersetuju. Kerana Ismail Sabri ini adalah kabinet bersama dengan Muhyiddin, yang sama-sama menyanjung Muhyiddin, ya, sebab dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Ya. Kalau nak lantik, kalau UMNO mencalonkan Zahid Hamidi, Muhyiddin Yassin dah beritahu awal, minta maaf lah, ya, Zahid Hamidi tidak boleh dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri walaupun beliau adalah Presiden UMNO, kerana beliau terlibat dalam kes-kes di mahkamah, ya. Jadi memang satu masalah lah sebenarnya buat Muhyiddin untuk menyelesaikan kabinet beliau, ya. Kalau satu jawatan Timbalan Perdana Menteri pun satu masalah besar bagi Muhyiddin, bagaimana dengan jawatan-jawatan yang lebih penting yang dituntut oleh UMNO, ya. Kerana UMNO melihat kebanyakan ahli parlimen yang diberikan jawatan di dalam kabinet Muhyiddin semuanya jawatan-jawatan yang tak penting, ya, yang tidak boleh memperkuatkan parti UMNO, ya, seperti Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan, ya, Menteri Perumahan dan sebagainya, itu diberikan kepada parti Bersatu, ya. Ismail Sabri sebagai Menteri Kanan hanya menjadi Menteri Pertahanan. Jadi Menteri Pertahanan ini satu kementerian yang tidak boleh membantu untuk memperkuatkan parti UMNO. Beliau akan banyak bercakap tentang kerjaan pertahanan, ya, bertemu dengan askar, kem-kem tentera dan sebagainya. Jadi tidak boleh membantu untuk memperkuatkan parti UMNO. Dan sewajarnya lah Muhyiddin berbuat demikian, kerana Bersatu ni wujud, ya, pada asalnya dulu adalah untuk menggantikan UMNO, ya, dan tugas utama Bersatu adalah untuk membunuh UMNO. Jadi bila dia jadi Perdana Menteri,
takkanlah beliau nak beri nyawa kepada UMNO, kan. Beliau cuma harapkan UMNO memberi sokongan kepadanya untuk beliau kuasa sebagai Perdana Menteri, itu saja, tak lebih daripada itu. Jadi mustahil Muhyiddin akan memberikan jawatan-jawatan penting utama kepada UMNO, kerana kalau beliau berikan jawatan penting itu kepada UMNO, yang akan terbunuh nanti adalah Bersatu, ya. Kerana Muhyiddin kenal UMNO ni macam mana, kan. Dan UMNO juga kenal Muhyiddin ni macam mana. Sama-sama UMNO dulu. UMNO, Muhyiddin pun masih lagi ada lagi style ataupun cara UMNO apabila bertindak. Jadi mungkin di kalangan ahli parlimen dalam UMNO yang rasa berserabut dengan keadaan ini, ya, UMNO yang mempunyai Perdana Menteri, mempunyai Presiden Zahid Hamidi yang takut, ya, bila diugut oleh Muhyiddin dengan kes-kesnya, ya, tak berani untuk bawa suara akar umbi UMNO dan sentiasa tunduk kepada Muhyiddin, mungkin ahli parlimen ini akan buat pilihan yang lain, iaitu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sekurang-kurangnya, ya, seperti mana mereka selalu sebut, sekurang-kurangnya sehingga PRU ke-15. Selepas itu kita akan bertarung secara jantan di gelanggang sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus kekal menjadi menteri ataupun UMNO kembali menjadi Perdana Menteri. Untuk ketika ini, apabila UMNO tidak ada keupayaan untuk menjadi kerajaan dan Muhyiddin juga tidak ada keupayaan menjadi kerajaan, kita ambil orang tengah, ya. Orang tengah itu satu gabungan dalam negara kita, Pakatan Harapan adalah satu gabungan yang mempunyai ahli parlimen yang paling ramai. Jadi itulah kita harapkan, dan Tun Dr. Mahathir bolehlah bersara selepas ini, ya. Tak perlulah nak campur tangan, kerana apa yang beliau cabar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun disahut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu mendapatkan numbers dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk Tun, dan terpulanglah kepada Dr. Mahathir sama ada sekiranya ada undi tak percaya ataupun undi yang berlaku dalam parlimen untuk mengangkat Datuk Seri Anwar, terpulang kepada Tun untuk menyokong mana-mana pihak. Dan saya yakin Tun tidak akan berikan undinya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu dalam senarai ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak ada pun, ya, senarai daripada Parti Pejuang, terutamanya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi kita jangan lupa, apabila sokongan individu itu datang, ia datangnya kemungkinan juga datang daripada satu atau dua orang daripada Parti Pejuang. Seperti mana datangnya daripada beberapa belas orang daripada UMNO dan juga beberapa orang daripada PAS dan beberapa orang daripada GPS dan juga Warisan, ya. Bukan 100% yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim itu datangnya hanya daripada UMNO. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu bahawa sekiranya beliau hanya bergantung kepada sokongan daripada UMNO 100%, maka ini bukan satu jaminan sebuah kerajaan yang kuat, dan kemungkinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan sentiasa ditekan dan sebagainya. Sebab itu jumlah daripada UMNO itu adalah jumlah untuk menyukupkan atau memperkuatkan sokongan yang beliau perolehi, dan sebagai satu jawapan kepada pihak-pihak yang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri tidak ada sokongan daripada Melayu, majoriti Melayu dan juga Islam, ya. Jadi kepada pimpinan Pakatan Harapan, berilah sokongan, kalau tidak membantu sekalipun, ya, berilah sokongan. Janganlah mengandai-andaikan, membuat kata-kata yang jadikan para penyokong dalam Pakatan Harapan jadi marah, dan akhirnya kita berbalah, ya, dalam keadaan isu yang timbul langsung. Contohnya Anwar nak baik balik dengan Najib, Anwar akan settle masalah Najib, Anwar akan settle masalah Zahid Hamidi dan sebagainya. Ini yang kita sebut, ya. Sedangkan dalam fikiran Anwar tidak pernah terlintas langsung apa yang disebut oleh mereka. Dan kalau Anwar sendiri ada terlintas untuk nak dapat kuasa dengan cara, ya, rasuah seperti ini ataupun tawaran seperti ini, dah lama Anwar jadi Perdana Menteri, ya. Beliau boleh menawarkan dengan pada awal selepas langkah Sheraton, boleh saja bersama dengan Muhyiddin atau boleh saja bersama dengan UMNO dengan janji kes pemimpin UMNO akan settle, ya. Tentu lama dah Anwar jadi Perdana Menteri kalau Anwar membuat pilihan sedemikian. Jadi inilah prinsip yang Anwar pegang sampai sekarang. Kalau beliau ditakdirkan jadi Perdana Menteri, beliau jadi Perdana Menteri, dan kalau beliau tidak ditakdirkan jadi bukan Perdana Menteri, maka siapa Perdana Menteri selain daripada beliau? Kita lihat sendiri, ada yang telah pun mempunyai rekod pernah menjadi Perdana Menteri, ada yang telah pun mempunyai rekod sebagai pengkhianat, maka rakyat sendirilah pilih, ya. Akhirnya rakyat sendiri akan buat penentuan siapakah Perdana Menteri pada PRU ke-15 akan datang.
Jadi kita nak mengelakkan daripada rakyat menjadi mangsa sementara nak menunggu PRU 16 akan datang, maka kita perlulah meyakinkan ahli parlimen yang ada pada hari ini untuk lakukan perubahan dan memberikan peluang kepada Datuk Seri Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri, dan sekiranya beliau gagal, ya, tak lama, 2-3 tahun PRU 15, ya, sekiranya beliau gagal memimpin negara, maka boleh pilihlah mana-mana, ya, yang layak untuk jadi Menteri, sama ada Haji Adi Awang ke, Mokhtar Senik ke, kan, yang kita rasa boleh diangkat sebagai Perdana Menteri. Okey, cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah kalau ada masa lapang, ya, ada lagi isu-isu yang kita nak sembang, kita boleh sembang. Rajani Said tun lepas ni duduk rumah lah lepas ni katanya. Kira duit, bilang hari sama ada dekat atau lama lagi ke malaikat maut nak tarik nyawa tu katanya. Oh, jahatnya. ID Forgati, GPS ngikut je. Okey. Betul. GPS ini GPS ini kita tak risau, sebab tu Datuk Seri Ibrahim kata GPS memang tidak dihubungi untuk dapatkan sokongan. Kalau ada satu dua daripada GPS yang menyokong beliau, kerana difahamkan GPS sampai sekarang pun seperti mana GPS ni sebut bahawa bersama dengan Perikatan Nasional ni pun GPS tidak bersama secara resmi dalam Perikatan Nasional. Ini hanyalah kerjasama untuk bentuk kerajaan saja, iaitu GPS akan bersama dengan mana-mana parti yang membentuk kerajaan. Jadi sekiranya Datuk Seri Ibrahim dapat sokongan, maka GPS akan pergi juga kepada Datuk Seri Ibrahim, dan ini akan yang dikatakan bahawa Datuk Seri Ibrahim mampu untuk menjadi Perdana Menteri dengan sokongan 2/3 majoriti, ya, kerana tanpa GPS pun Datuk Seri Ibrahim boleh dapat banyak jumlah, dan apabila dia campurkan dengan GPS, ya, insya-Allah akan dapat 2/3 majoriti dan boleh menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan yang kuat dan juga kukuh. Inilah harapannya, ya. Okey, Zulkifli Malik, terima kasih Encik Wan atas info katanya. Azhari Zainuddin, Mokhtar Senik Perdana Menteri katanya. GPS nak main safe katanya, akan ada nanti kena siasat dengan geng GPS. Okey, jumpa lagi. Ya, selamat Maulid Rasul. Kepada yang cuti, negeri yang bercuti Maulid Rasul, dan ada juga negeri-negeri yang tidak ada cuti, kena kerja juga besok. Selamat bertugas. Wow, saudara aku pun ada, Ajib Keluang Man. Ajib Keluang Man. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.